بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan kepada surah Al-Muddathir, surah yang ke-74, surah yang antara yang terawal turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit mengingatkan kepada masyarakat. Ia juga adalah surah memberi semangat kepada kita untuk menghidupkan malam dan bangkit ya pada waktu siang kita untuk kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Fazrul sihat hari ini ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Suara okey hari ini Ustaz. Hopefully lah. Mudah-mudahan agak-agak ya. Sihatlah. Alhamdulillah. Kita doakan bagi tuan-tuan juga yang berada di rumah, yang berada di mana saja pada hari ini. Kita doakan yang terbaik. Kita ada pelbagai cabaran, kita ada pelbagai ujian, tetapi kita yakin kita ada Tuhan yang akan membantu kita. Yang penting jangan lupa untuk kita berdoa. Hari ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 576. Daripada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-30 melihat kepada bagaimana kisah Al-Walid bin Mughirah, seorang pembesar kafir Quraisy yang ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau diancam dengan neraka sakar. Pelajaran yang kita akan ambil untuk kita pada abad ini. Seterusnya pada ayat 31 hingga ayat yang ke-37, pernyataan jumlah malaikat penjaga neraka Jahannam mengapa dikaitkan dengan nombor 19. Itu yang kita akan lihat sebentar lagi. Dan seterusnya pada ayat 38 hingga 47, dialog antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Mari kita baca daripada ayat 18 hingga 31. Tuan-tuan buka muka surat 576, share, kongsikan dengan rakan-rakan, ahli keluarga, telefon mereka. Kita sudah di penghujung My Quran Time kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita dapat terus ceria, bahagia bersama dengan Al-Quran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus mempermudahkan apa juga urusan kita dan juga melancarkan apa perancangan kita dengan panduan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Memulakan halaman 576, kita nak baca ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-31. Mula-mula pendek, tiba-tiba ayat yang ke-31 tu panjang. Masya-Allah. Betul. Panjang bukan sebaris dua, banyak baris. Lebih 4 baris masya-Allah. Jadi pasti akan ada satu penerangan yang subhanallah yang akan diberikan nanti disampaikan oleh Ustaz Fas. Namun kita nak baca dulu ayat 18 sehingga 31 dengan bacaan murattal sabar, insya-Allah. Kita cuba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس
عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 18 hingga 31. Terima kasih Ustaz ya. Ayatnya panjang di hujung itu berbanding dengan di awalnya. Menyambung kepada kisah Al-Walid bin Mughirah yang menjadi penentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semalam kita sudah pun melihat bagaimana Allah menemplak kepada kemewahan yang telah diberikan kepada Al-Walid bin Mughirah, salah satunya wa banina syuhuda pada ayat yang ke-13.
Apa maksudnya? Iaitu anak-anaknya itu syuhuda, selalu hadir, berada di sekelilingnya, menunjukkan bahawa dia boleh bina, kalau zaman sekarang Ustaz ya, ayah tu banyak sangat duit, bina rumah sekitar dia saja. Ya, dan kemudian dia boleh minta anaknya tak payah pergi jauh-jauh, bekerja jauh-jauh tak payah, duduk je sekitarnya. Itu sudah menjadi satu tanda kemewahan bagi seseorang. Kalau anak orang tak cukup duit kan, mungkin orang anak tu pergi bekerja dekat KL, belajar pergi dekat Kelantan, pergi ke Zimbabwe ke sebagainya. Tetapi bagi ayah yang kaya, dia boleh letak je semua anak-anak di sekelilingnya, menemankannya, menjadi rakan sepanjang kehidupannya. Maka inilah Al-Walid bin Mughirah, sehingga kan Allah menyatakan penentangannya itu setelah dia mewah, dia buat apa? Pada ayat yang ke-18, innahu fakkara wa qaddar, iaitu beliau berfikir dan cuba untuk merancang, ya, merancang. Jadi apakah yang beliau buat? Berfikir, Ustaz ya. Jadi salah ke berfikir? Di sini kalau kita perasan dalam Al-Quran banyak menggunakan fi'il mudhari', continuous tense, tentang fikir, yatafakkarun contohnya Ustaz ya. Tapi di sini digunakan dalam bentuk madhi ataupun past tense. Nak ceritanya apa? Dia berfikir, fikirnya itu tidak matang, ya, walaupun berfikir secara mendalam tetapi tidak matang. Kerana apa? Kerana tidak berfikir kesan daripada apa yang difikir dan dirancang itu, apa kesan apabila sampai di akhirat nanti, iaitu apabila diazab oleh Allah dengan menggunakan kemampuan beliau berfikir secara mendalam. Jadi fikir pun kena jaga-jaga Ustaz ya, bukan sekadar fikir dan rancang, tetapi perlu digunakan kepada kebaikan. Sebabnya Allah menyatakan pada ayat yang ke-19, satu kutukan, faqutila kaifa qaddar. Dia istilahnya celakalah ataupun matilah Al-Walid ni kan. Lebih kurang begitulah. Faqutila itu maksudnya terbunuh. Matilah dia. Macam mana dia boleh merancang sampai tahap begitu sekali, padahal ada Nabi Muhammad dan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Nabi Muhammad. Itu yang disampaikan. Dan kemudian sekali lagi, thumma qutila kaifa qaddar. Memang kemudian matilah, ya, apa yang dibuat oleh Al-Walid Al-Mughirah. Jadi ini sebagai satu kutukan kepada seorang yang kaya, yang pandai berfikir, yang pandai merancang, tetapi digunakan untuk kerosakan Ustaz ya. Itu sebabnya kalau pelajar sekolah menengah dekat sekolah-sekolah elit, asrama penuh ke apa ke, dia diajar untuk untuk berfikir, untuk memimpin. Ingat bila jadi pemimpin jangan digunakan untuk merancang. Kalau masuk kepada apa, contohnya ketika berkempen ke, pilihan raya ke, digunakan untuk menghancurkan, merosakkan orang, berjaga-jaga, mati nanti. Lebih kurang begitulah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma nazar pada ayat 21. Kemudian beliau menatap, merenung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnung? Dia renungnya kerana dia dah dihantar untuk bertemu dengan Nabi, nak offer apa, nak tawarkan apa. Nabi ni anak yatim, mungkin nak bagi kuasa kot, pasal dia ni selama ni tak ada kuasa, ataupun dia ni tak kaya, bagi kaya, ataupun dia nak wanita, nak bagi macam-macam. Kalau dia sakit, bagikan orang doktor contohnya. Semua tawaran-tawaran itu difikirkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi pada ayat yang ke-22, ya, dah diperhatikan itu, thumma abasa wa basar, ya, iaitu dia bermasam muka, berkerut, kemudian berpaling dan mula menyombong. Bila dah dengar Nabi bercakap tentang Al-Quran ke apa, kan, Quran, lebih kurang gitu kan. Wal-Walid bin Mughirah mencari cara nak menjatuhkan Nabi. Maka beliau menyatakan apa, nak gelar pendusta ke, sebagai bomoh ke, yang suka tilik-tilik ni, ataupun nak gelar macam-macam. Akhirnya beliau memilih apa, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, iaitu ini semua adalah sihir yang dipelajari, ya, yang memberi kesan. Ini tuduhan daripada Al-Walid bin Mughirah, pasal dia rasakan bahawa ini adalah cara terbaik untuk menjatuhkan Nabi, character assassination, ya, membunuh karakter Nabi. Tetapi sihir-sihir pun, perkataan sihir ini memberi kesan, tapi selepas itu dia cakap apa, in hadza illa qaulul bashar, tapi ini adalah perkataan manusia biasa. Jadi macam pelik Ustaz ni, satu sihir memberi kesan, tapi satu lagi adalah perkataan manusia biasa yang memang tak memberi kesan. Jadi bila seseorang itu menggunakan kaedah berfikir, merancang, tetapi untuk perkara keburukan, dia tak konsisten dalam penghujahan, dan itu membawa kepada apa, satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca daripada ayat 26 hingga ayat yang ke-30 untuk sama-sama kita ambil perhatian agar
agar anak-anak pelajar, pemimpin-pemimpin yang mempunyai kemahiran berfikir, merancang, saya ini memang boleh merancang tahap tinggi, rupa-rupanya ada ancaman pada mereka yang menyalahgunakan potensi itu. Ayat yang ke 26 hingga ayat 30 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga sahabat-sahabat di ruangan Facebook yang sedang berinteraksi sekarang ni, alhamdulillah. Moga dapat terus lagi saya luaskan kongsi dengan kawan-kawan kita insya-Allah untuk kita terus menelusuri akhir-akhir ini berkenaan atau bersama dengan My Quran Time. Kita nak baca ayat yang ke-26 Ustaz. Ya. Sehingga ayat yang ke-30. Ibu ayah sekalian, jom kita nak baca sekali lagi round kedua. Tadi ataupun keluarkan suara insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-26, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Apakah neraka Saqar? Pada ayat yang ke-27 itu, la tubqi wa la tadhar, ya, iaitu neraka Saqar ini dia tidak meninggalkan baki dan ia tidak biarkan sesiapa sahaja, sehingga kan hancur Ustaz, ya, memang punah, ya, terbakar dan kemudian hidup balik. Maksudnya kulit itu akan hidup kembali dan akan dibakar lagi sampai tak berbaki, kemudian hidup balik semula, ya. Jadi itu adalah la tubqi, tidak berbaki yang dibakar, tak ada pula satu bahagian yang tak terbakar, dan dalam masa yang sama tidak dibiarkan ada pula 2-3 orang boleh pula menyembunyi kat dalam neraka. No, ya, semuanya kena. Kalau di dunia ni ada Ustaz, ya, dia buat jahat ke apa sebagainya, lepas tu dia bagi rasuah sana bagi sana, dia boleh tak pula masuk ke penjara, tak masuk yang kecil-kecil kena. Yang kecil-kecil yang kena, tetapi di sana no way, ya. Kerana apa? Ini yang Allah kata lawahatul lil bashar, iaitu dia membakar kulit-kulit manusia itu sendiri. Dan pada neraka Saqar ini ada 19, alaiha 19. Ya, jadi bercakap tentang 19 ini Ustaz, ya, orang-orang musyrik Mekah bila dia dengar lah 19 je kot kan, 10 aku handle, kau 9 boleh? Tak boleh, bagi 5. Dia mempermain-mainkan perkara tersebut, ya, dan bila mereka mempermain-mainkan itu, maka turun ayat yang panjang tadi Ustaz. Masya-Allah. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah malaikat. Satu malaikat saja boleh menghancurkan satu kawasan. Ini yang disampaikan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Nombor 19 ini adalah fitnah, ujian. Sehingga kan ada orang kata bismillahirrahmanirrahim tu ada 19 huruf, ya, kemudian semua ayat-ayat ni ganda 19 lah ini semua. Tetapi itu bukan tujuan 19 ini. 19 ini adalah penjaga Saqar yang sebenarnya memberi peringatan kepada kita, jangan gunakan pemikiran dan perancangan kita yang kemas untuk melawan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Itu yang perlu diberi peringatan, bukannya kita gunakan untuk menyelewengkan ataupun nak. Ada yang kalau di US Ustaz ni ada kumpulan yang 19 ni, dia nak menarik perhatian orang, nak cakap mukjizat Al-Quran ini adalah 19. Jadi dia pusinglah macam mana, tak 19 pun dia 19 kan. Jadi itu bukan cara untuk kita menambah iman. Ya, mungkin ada yang itu kita ketepi dululah. Kita terus saja baca, cuba memahami, dan ini sudah pun menjadi mukjizat kepada kita. Dan disambung di sini, lilladzina kafaru liyastayqina lil ladzina utul kitab, ya, bagi orang yang kufur dia jadi fitnah, tetapi bagi orang yang beriman dia akan di kalangan ahli kitab itu akan bertambah iman mereka. Pasal sebenarnya 19 ini ada muncul pada kitab-kitab awal ini, ya, daripada Taurat dan sebagainya. Jadi bila mereka nampak 19, okey, ini betul lah ni, konsisten dengan apa yang telah diturunkan sebelum ini kepada ahli kitab.
wala yartab, ya, dan tidak ragu-ragu ahli kitab dan juga orang beriman. Itu poin dia. Tak ada pula kita kata bahawa kalau tak ada 19 dalam satu ayat itu ya, nombornya dia kira. Ada yang guna kaedah abjad. Ustaz tahu kan kaedah abjad tu, alif satu nilai, ba dua, dia campur ya. Perkara-perkara tersebut tidak mempunyai asas. Dan bagi orang yang ada penyakit, Allah cakap dalam ayat 31 ini, dia kata ini Allah bawa perumpamaan ni, ada apa ni 19 ni, kan? Dia bertanya begitu. Tapi bagi orang beriman ialah ini daripada Allah. Allah nak pilih 19 ke 20, 21, tak kisah. Allah punya bahagian. Yang penting ialah saya membuat persediaan, jangan sampai saya dihenyak oleh 19 malaikat yang menjaga neraka sakar kerana menjadi pemimpin yang membuat onar dalam kehidupan. Dan di hujung itu Allah kata kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapa yang nak dikehendakinya dan diberi hidayah. Ada pilihan kita, Ustaz, ya. Kita nak jalan mana? Jalan Walid bin Mughirah yang menentang hidayah, ataupun seperti sahabat-sahabat lain lah, seperti Saidina Umar, Abu Bakar, yang mereka memilih untuk mendapat hidayah. Dan ini adalah yang dinyatakan wama ya'lamu junuda rabbika illahu, tak ada siapa yang tahu tentera Allah, malaikat dan sebagainya kecuali Allah. Dan ini adalah peringatan kepada seluruh manusia. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan basara, ya, bukan basyara, ya. Kalau basyara manusia ataupun kulit, basara maksudnya muram ataupun mengerut. Inilah yang berlaku pada Al-Walid bin Mughirah. Bila dia mendengar kepada Al-Quran, dia kagum, tetapi tak tahu macam mana nak cari cara menjatuhkan Nabi. Rupa-rupanya potensi yang ada Allah bekalkan itu disalahgunakan. Itulah menjadi peringatan kepada kita. Kita akan berhadapan, kalau ingatkan orang, ada orang yang menentang, tetapi ada juga orang yang beriman. Jadilah kita orang yang terus menyeru kepada kebenaran. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Menceritakan tentang perjuangan Nabi, sunnah berjuang. Betul. Malam seperti rahib, ya, kum, kemudian siangnya macam singa. Fa'anzir. Jangan siang pula macam rahib tu. Maknanya sejuk. Malam pula yang jadi terbalik pula sebenarnya yang kita harapkan. Tuan-tuan, daripada surah Al-Muddathir ini kita terpanggil dan Allah membekalkan panduan bahawa sebenarnya ada sahaja orang-orang yang menentang, yang mungkin membuat korupsi dalam kehidupan, tetapi kita doakan kita terus baiki diri kita dan melaksanakan tugas, kerana itu tugas kita meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin melihat bagaimana panduan seterusnya, tapi kita lihat dahulu tajwid kita. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita singgah seketika ruangan tajwid kita untuk kita terus mencuba untuk membaca yang terbaik bacaan kita. Mari kita ulang kaji seketika paparan yang kita sediakan, iaitu menyempurnakan sebutan kalimah dalam ayat 18, 19 dan 20. Atas sekali, subhanallah. Kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang saya kasih lagi, saya muliakan, halaman yang kita baca pada hari ini, halaman 576 ini, banyak sangat kita wakaf dengan akhir dia huruf ra. Kan? Jadi sebelum ni kita telah berkongsi, kata silap semalam kita dah kongsikan bagaimana nak bunyikan ra tu, tipis ke tebal ke. Kita lihat ataupun kita tengok huruf sebelum dia. Kalau 3 ayat yang kita nak tengok ni, itulah auzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu fakkara wa qaddar. Fakkara wa qaddar. Mula-mula fakkara ringan, maknanya lembut je kita sebut nipis je kan. Kemudian jumpa huruf qaf, wa qaddar. Fakkara wa qaddar, ayat ke-18. Ayat ke-19 jumpa lagi kalimah faqutila kaifa qaddar. Kaifa ringan kita sebut, kaifa, qaddar huruf qaf.
pula. Kaifa kaf, huruf lepas tu qaddar huruf qaf, kena hati-hati. Dan ayat yang ke-20 pun sama. Thumma qutila kaifa qaddar. Masya-Allah. Mula-mula kita jumpa qutila qaf, qutila. Kemudian kita jumpa kaf, kaifa. Kemudian lepas tu jumpa qaf balik, qaddar. Bayangkan kalau kita tak hati-hati, kita baca je kan. Thumma qutila kaifa qaddar. Semua kaf je semua ataupun semua qaf je semua. Kan? Jadi kena hati-hati, memang kita kena kenal pasti tempat keluar dia, makhraj. Dan yang paling mustahak juga iaitulah kita kena ada sesi bertalaqi dengan guru al-Quran, bermusyafahah, talaqi kan. Guru dapat tengok bacaan kita dapat melihat sebutan daripada guru, sangat-sangat mustahak dalam pengajian al-Quran kita. Jadi sekadar itu, moga-moga dapat kita berusaha untuk tambah baik bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Faz. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang bagaimana cara bacaan kita. Dan sudah tentu Ustaz ya, kita baca ini dia akan memberi kesan kepada hati kita, dicerahkan cahaya dalam hati kita, terutama kita berada pada bulan hari kemerdekaan. Betul, ya. Dijemput tuan-tuan nanti pada 30 Ogos ya, untuk berada bersama di Masjid Tunku Mizan dalam Malaysia Quran Hour. Dalam masa yang sama, mungkin ada yang tak dapat pergi di Putrajaya, boleh saja laksanakan di rumah, di masjid, di mana-mana sahaja dengan surah As-Sajdah. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu menjadi orang yang tidak faham, ataupun kalau kaedah Al-Walid Mughirah Ustaz ya, dia cakap thumma adbara wastakbar, ayat 23 tadi. Ya, dia dah dengar Nabi baca, kata tak menarik ya. Tak ya. Saya ada idea saya yang lebih mantap. Yang itu sebenarnya yang kita ingin ubat pada semualah ya, daripada serendah-rendah sampai setinggi-tinggi pemimpin, agar jangan sampai ada rasa sombong dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kita nak teruskan pada ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-47, melihat surah Mudaththir, apakah panduan pujukan Allah kepada Nabi, kepada kita semua. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kalau di Terengganu kadang-kadang dulu-dulu lah, bahasa-bahasa dulu Ustaz Faz, dia panggil gula tu sakar. Mari sakar sikit. Kita tu sakar apa dia? Sukar. Itu bahasa Inggeris punya sugar. Sugar kan. Sakar. Tapi dengan cough. Sakar, main sakar sikit kata. Okey. Punya kalau gula tu sakar bil kaf, dengan kaf kan. Sukar kan. Jadi itu selinganlah. Maksudnya banyak kita jumpa sebenarnya hari ni tuan-tuan dengan huruf qaf. Sakar tu dengan huruf qaf. Baik. Kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-32 sehingga yang ke-37. Tadi kita dah baca dengan Sabah, mari kita cuba dengan Tarannum Hijaz pula insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 32 hingga ayat yang ke-47 Ustaz ya. Terima kasih diucapkan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Apabila kita sudah ayat yang panjang ayat 31 masuk balik pendek Ustaz. Kalla wal qamar ya, bahkan tidak ya, dan Allah bersumpah demi bulan, wal laili id adbar, demi malam ketika ia telah berlalu. Apa maksudnya? Apabila Allah bersumpah dengan bulan, kita tahu Ustaz ya, bulan ini ada memantul cahaya. Memantul cahaya maksudnya dia bukanlah punca cahaya. Dia dipantulkan saja. Tak terang sangat tapi okey untuk menerangi malam. Kemudian ada fasa di mana seseorang itu melalui fasa malam dalam kehidupannya. Ya, kalau kita tengok adbar ini ada kaitan dengan apa yang dibuat oleh Al-Walid bin Mughirah, iaitu dia berpaling daripada kebenaran yang dibawakan. Baik. Jadi ada yang cahaya sedikit, kemudian yang gelap gelita malam, kemudian Allah menyatakan was-subhi idza asfar. Demi subuh, waktu subuh, dan kemudian mula terang. Bila kita melihat perkara ini, apa mesejnya? Mesejnya ialah kalau kita rasakan bahawa ada macam sama-sama cahaya dalam kehidupan kita berpandukan pada Al-Quran, ada orang yang memilih untuk jadi gelap gelita seperti Al-Walid bin Mughirah, tetapi bila Nabi menyampaikan Al-Quran, bila kita tuan-tuan, bila tuan-tuan terus membaca Al-Quran, mungkin ada yang kata bahawa kita ni dah bertahun-tahun ni ada banyak isu-isu orang yang memimpin dia menggelapkan negara. Kita dah bulan merdeka kan, dulu terang sikit-sikit lah kan, kemudian ada fasa gelapnya bila rasuah, bergaduh sana sini dan sebagainya. Tetapi kita ingat bahawa wasubhi idza asfar, ya, ada waktu subuh akan terang. Innaha li ihdal kubar, iaitu sesungguhnya satu neraka sakar itu datang daripada Quran. Jadi Quran ini adalah perkara besar Ustaz. Perkara besar, dia memberi peringatan kepada seluruh manusia. Ada manusia yang akan terkesan, ada manusia tak terkesan. Tak apalah ya, kita terus melakukan tugas kita. Pasal apa? Ada dua kumpulan. Pada ayat yang ke-37 Allah menyatakan pada siapa di kalangan mereka ada yang yataqaddam, iaitu dia ambil daripada cahaya peringatan yang Allah berikan, dia terkesan dan dia membaiki diri, keluarga dan negara ini. Tetapi ada yang yata'akhir, dia kata tak apalah nantilah kan, kita sibuk ni dah bulan 8 bulan 9 ni kita sibuk kan, kita mesti buat persediaan untuk kemenangan kita. Jadi orang-orang begini, dia kalau level Al-Walid Mughirah ni, yang penting saya menang, yang penting saya berkuasa, saya tidak mahu ada orang yang lebih berkuasa daripada saya. Maka Allah kata kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap orang dapat apa yang dia telah rahinah ini daripada perkataan rahan, gadai Ustaz. Dia dah gadaikan untuk apa? Kalau dia syurganya itu telah digadaikan dengan kemewahan di dunia, dengan kuasa di dunia, saya nak jadi menteri ke, saya nak jadi ketua di sana sini, maka Allah kata kamu akan dapat balasan apa kamu dah dapat di dunia, habis bila sampai di akhirat dengan sakar sebentar tadi. Kecuali ashabal yamin, iaitu kecuali orang yang
ashabul yamin golongan kanan. Dia cuba untuk membanyakkan lagi kebaikan-kebaikan. Dia sebagai pemimpin, macam mana kita nak bantu rakyat contohnya. Sebagai ayah, macam mana saya nak bantu keluarga saya. Ibu nak bantu lagi, maju lagi ke depan. Maka orang-orang ini berada fi jannati yatasaalun, ya, iaitu mereka berada di syurga. Dia bertanya-tanya, Ustaz. Dia tanya pasal apa? Ayat yang ke-41 kita nak baca sehingga ayat yang ke-43, nak mengetahui apa ciri-ciri orang yang dia dekat dunia dia baik-baik, Ustaz, ya, berjumpa-jumpa tapi tak jumpalah. Orang beriman dia suka tanya-tanya pasal orang lain. Orang yang tak beriman dia tak kisah, yang penting saya boleh dapat kuasa saya, kau tak bagi harta, kau tak payah. Dia tak nak berhubung. Tapi orang beriman dia selalu tanya kawan dia hari tu mengapa tak jumpa. Ini yang kita nak baca daripada ayat 41 hingga ayat 43. Silakan. Masya-Allah. Masih Fadil Safas tertarik ini sahabat kita di ruangan Facebook Safas. Antaranya cahaya hidupku, dia kata. Penat ikut ustaz mengaji. Nafas pendek, kata. Ustaz relax je, dia kata. Bukan relax tuan-tuan dan puan sekalian, ayat pendek. Kalau ayat panjang tak relax juga. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan baik sekalian, kita perlahan-lahan kita belajar dan belajar, insya-Allah. Saya doakan kita semua ibu ayah tuan-tuan puan semua dapat baca lebih baik daripada saya, amin ya rabbal alamin. Kita cuba insya-Allah. Ayat yang kita nak baca sekarang ni iaitu ayat yang ke berapa tadi Safas? 41 sampai 43 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 'Anil mujrimina ma salakakum fi سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله Surah Al-Azim. Orang-orang yang berada di syurga, harapnya kita, Ustaz, ya, kita berada di syurga. Salah satu pertanyaan, soalan mereka ialah mengapa ada kawan kita yang berada di neraka, di saqar. Teringat ya, anil mujrimin masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kau ni masuk kepada saqar, ya. Jadi jawapan mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Ini yang kita doa betul-betul semua daripada keluarga, ketua keluarga, ibu, ayah, anak, pemimpin, staf, semuanya mesti menjadi di kalangan orang al-musallin, ya. Al-musallin, apa maksud al-musallin? Dalam surah Al-Ma'arij kita sudah pun belajar juga, Ustaz, ya. Musallin ini adalah pendiri solat. Ya, bukannya yang mendirikan solat. Ada pen dan men. Okey. Apa bezanya? Macam saya lah, bermain bola. Kan, tapi ustaz mungkin pemain bola. Kan, kalau ustaz pemain bola kira memang dah profesional, ya. Tetapi kalau mendiri bermain bola kadang-kadang je kan 2-3 tahun baru main bola sekali, lepas tu memang kena rembat. Okay? Jadi tak profesional. Al-musallin ini adalah pendiri solat yang profesional, maksudnya dia sentiasa konsisten pada awal waktu, cuba menjaganya sebaik mungkin, faham isi kandungannya. Jadi ini ciri orang yang tidak dihumban ke dalam saqar. Dan sudah tentunya Al-Walid bin Mughirah ni tak mendirikan solat, dan juga dia menghalang orang daripada solat. Ya, kalau orang yang Islam pun saya kadang-kadang buat meeting sampai pukul 3:30. Ada staf nak pergi solat pun kata duduk dulu. Jadi dia dah lah bukan musallin, tetapi dia menghalang orang daripada menjadi musallin. Jadi ini ciri yang pertama yang menyebabkan seorang pemimpin itu dihumban ke dalam saqar. Yang pertama. Yang kedua, walam nakunu ta'imul miskin. Kami ni tak beri makan, ya, tak memberi makan kepada orang miskin. Kita yang penting perut kita, bukan perut orang ramai. Kalau nak beri pun kerana ada udang di sebalik di sebalik mi goreng. Ya. Ada masa dekat-dekat masa tertentu dia datanglah. Tapi waktu lain dia tak solat ataupun dia tidak memberi kepada orang yang memerlukan. Lepas tu dia suka berborak-borak kosong. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Sebabnya tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan kita ajak pergi ke kedai makan ke, nak bincang, jom kita macam mana nak buat ini yang sia-sia, nak menjatuhkan orang lain, jangan masuk campur. Jangan pergi sokong, jangan dengar orang-orang begini, kerana khawatir kita ini nanti nakhudu ma'al khaidin. Nauzubillah min zalik. Dan yang seterusnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ni mendustakan hari pembalasan.
iaitu mengambil enteng. Apa yang kita buat sekarang tak ada kaitan dengan akhirat, sehingga hatta atanal yaqin, sehingga datang kepada kami al-yaqin. Apa maksud al-yaqin di sini? Sudah tentunya kematian kita kan ya. Waktu kematian dia tak ada buat perkara-perkara tadi tu. Barulah sedar, oi sebenarnya penting solat. Sebenarnya saya tak boleh terlibat dengan ceramah-ceramah yang membakar dan menentang misalkan mempergaduhkan kaum-kaum Melayu, Cina, India. Saya tak boleh berada di tempat begitu. Sedar baru bila dah masuk kubur. Dah terlambatlah ya. Yang kita doakan tuan-tuan, kita tahu inilah sifat untuk kita ingatkan, dan ia membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama, tidak memesongkan pengetahuan selepas kita ketahui kebenaran. Ini yang kita belajar daripada Al-Walid bin Mughirah ya, jangan digunakan menentang kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, gunakan pengaruh, kuasa dan pangkat yang ada untuk sebarkan kejujuran dan kebaikan ya, bukannya untuk memastikan saya lebih berkuasa, saya boleh lagi membuat kerosakan rasuah di negara ini. Yang ketiganya, pelihara setiap amal dan perbuatan agar dijauhi azab neraka sakar. Satu, solat. Yang kedua, memberi makan kepada orang miskin, bantu, jangan terlibat dengan perkara-perkara borak-borak yang merosakkan, dan selalu membuat persediaan sampai ke akhirat. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang dimasukkan ke syurgamu ya Allah. Maka ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu ya Allah, yang menjaga salat, mendirikan salat ya Allah. Anak-anak kami, pasangan kami, zuriat keturunan kami, cucu-cucu kami ya Allah, zuriat keturunan yang mendirikan salat, yang menjaga salat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, tanamkan dalam hati kami sifat-sifat suka memberi, sifat-sifat suka memberi makan, membantu fakir dan miskin, para asnaf ya Arhamar Rahimin, birahmatik ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami bersyukur kehadratmu saat ini mata kami masih lagi melihat kalammu Al-Quran, telinga kami khusyuk mendengarnya ya Allah, hati kami sungguh gembira dan juga berbahagia meneliti apa juga makna isi kandung tadabburnya ya Allah. Moga-moga diberi kekuatan buat hati kami untuk mengamalkannya ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan, mengabulkan doa kita pada hari ini. Kita doa Allah jadikan kita orang yang qum fa anzir, kita mendirikan malam ya, kita bangun dan kemudian kita mengingatkan ahli keluarga kita, masyarakat kita, negara kita yang merdeka, terus merdeka, dan perjuangan kita teruskan dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita bersama ya, memastikan bahawa mesej kebaikan Quran ini tersebar ya dalam bentuk pelbagai program, dalam berbentuk media dan sebagainya, kerana kita tahu Quran ini diperlukan oleh semua golongan agar kita dipimpin menuju Tuhan. Dalam hal ini, burung serindit terbang berkawan, cerah matahari panas terasa. Perkasakan solat, ingatkan insan agar Malaysia terus merdeka. Amin ya. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.